أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah diberi peluang malam ni untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian berkenaan dengan ilmu emas, bukan ilmu warga emas ya, ilmu emas ya, emas sebagai komoditi insya-Allah. Dan kita bersyukur kerana diberi peluang oleh Zon Kuliah untuk kita sama-sama live dengan mereka. Dah lama saya tak berkuliah dengan Zon Kuliah, rindu juga pada mereka ni ya. Baik tuan-tuan dan puan, mula-mula sekali saya akan bagi lebih kurang setengah jam 45 minit macam tu berkenaan dengan asas-asas emas itu sendiri, apakah itu emas dan apakah itu emas dalam Islam, hukum-hukumnya dan sebagainya. Lepas itu dekat ujungnya kita akan buka untuk soalan, ataupun kalau ada soalan macam mana boleh type kan di situ kalau ada ya, dan kat ujung tu kita boleh buka soalan-soalan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, mula-mula kita pergi kepada asas mengenai emas ya, asas mengenai emas. Supaya tuan-tuan dan puan bila kita kuat asas, kita kuat asas, maka kita tidak akan melencong daripada kebenaran dan kita akan selalu menuju kepada jalan Allah. Ya, asas emas ini sama juga dengan asas sebuah rumah. Ya, sebuah rumah. Rumah yang tak asas tu adalah, kalau kita nak kiaskan kepada rumah, ialah hanya seperti tiang. Ya, kalau rumah itu tiada tiang, ya, apa akan jadi? Barangkali besar rumah itu akan runtuh dan sebagainya, dan mungkin memudaratkan ramai orang. Begitu juga kalau kita tak faham apa itu asas emas, apa jadi? Kita mungkin mendapat keruntuhan akhlak, keruntuhan iman. Sebab apa? Kita akan buat apa sahaja yang kemungkinan besarnya akan melanggar hukum-hukum Allah, melanggar undang-undang negara, ya, dan akan membahayakan orang lain. Kita pun akan terajak, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, kita mungkin terajak orang lain pun buat dosa dan membuat kesalahan di segi undang-undang. Dalam Islam terdapat 4 hukum mengenai emas. Yang pertama, haram menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Tak boleh pakai emas ya, walaupun kita kaya macam mana, harta berbilion macam Bill Gates ke, macam Warren Buffett ke ya, kita kaya macam mana sekalipun, kita tak boleh menggunakan emas dengan perak sebagai bekas untuk kita, untuk minum ke, untuk letak nasi ke, lauk pauk dan sebagainya. Yang kedua, hukum mengenai emas dalam Islam ialah emas ini haram dipakai untuk tujuan perhiasan oleh kaum lelaki, tetapi diharuskan untuk wanita. Maksudnya orang lelaki ni tak boleh pakai emas langsung, diharamkan dalam Islam ya, walaupun emas itu tidak begitu pure, 87.5% saja ataupun 91.6, tak boleh dipakai langsung oleh kaum lelaki, melainkan ada keadaan darurat yang diperlukan. Kalau tak pakai mati, kalau tak pakai dia jadi fits ke, dia jadi sawan ke, itu okey. Selain daripada itu, kalau tak ada darurat, maka tak boleh orang lelaki memakai emas. Tetapi diharuskan untuk wanita nak pakai emas banyak mana pun boleh. Ya, baik. Hukum yang ketiga, kalau dah cukup hul dan nisab, hul tu maksudnya tempoh masa setahun, nisab tu maksudnya ukuran minima, ya, wajib bayar zakat untuk emas. Dan zakat ni pun pula ada kadar-kadar tertentu, syarat-syarat tertentu. Ya, wajib bayar zakat. Dan yang keempat ialah emas adalah barangan ribawi. Emas adalah barangan ribawi, silap transaksi boleh jadi riba. Dan riba itu adalah dosa besar, tuan-tuan, ya, dosa besar. Apa itu barangan ribawi? Barangan ribawi ialah silap kita transaksi, dia boleh jadi riba. Bukan barang itu riba. Riba itu terjadi daripada perbuatan. Dia bukan terjadi sebab ain atau sebab barang tu. Dia terjadi sebab silap kita bertransaksi atau beraktiviti dengan
dengan barang itu. Jadi emas adalah barang ribawi. Jadi malam ni kita nak fokus yang keempat. Yang lain tu kita akan fokus di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Baik. Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasyairu bil-syairi wat-tamru bil-tamri wa milhu bi-milhi sawa'an bis-sawa'in mithlan bi-mislin yadan bi-yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi-yadin." Sadaqa Rasulullah. Maksudnya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, kurma dengan kurma, garam dengan garam, pertukarannya harus sama dengan sama, senilai dengan senilai, tangan dengan tangan. Maka jika terjadi perbezaan pada barang-barang ini, lakukanlah jual beli semahu kamu selama dilakukan antara tangan dengan tangan. Ini adalah asas kepada nas kepada barangan ribawi, iaitu antaranya emas, perak, gandum, bali, kurma dan garam. Malam ni kita bincang berkenaan dengan emas saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada 6 barangan ribawi. Ya, kita pergi kepada slide yang kemudian. Ya, ada 6 barangan ribawi, ya, seperti yang saya sebut mula-mula tadi. Silap, apa dia barangan ribawi? Barangan ribawi ialah silap kita bertransaksi, jual beli, pinjam meminjam, ya. Silap transaksi je barang ini boleh terjadi riba. Dan riba seperti yang saya sebut mula-mula tadi, riba adalah dosa besar tuan-tuan. Ya, Allah ancam pengamal riba ini dengan kekal dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi ada 6 barang. 6 barang yang barangan ribawi: emas, perak, bali, kurma, gandum dengan garam. Bagaimana dengan wang pula? Wang kertas. Saja nak cerita sikit. Orang kata wang tak ada nilai lah. Ramai orang kata wang tak ada nilai, tapi bila saya minta dia tak nak bagi. Ya, ramai orang kata tak ada nilai, mata wang tak ada nilai, emas yang ada nilai. Tapi bila dia nak beli emas, dia kena beli dengan duit wang kertas juga. Saja saya nak cerita sikit lah. Akademi Fiqh Sedunia di bawah OIC dalam tahun 1986 mengeluarkan fatwa mengatakan wang kertas, ya, sebagai mata wang adalah harus seperti berikut. Berkenaan dengan wang kertas fiat, ia adalah mata wang pada hukumnya disebabkan padanya terdapat sifat nilai harga yang lengkap, dan oleh itu semua hukum hakam yang ada pada emas dan perak adalah jatuh kepada wang kertas, seperti hukum berkaitan riba, wajib zakat, jual beli salam, seluruh hukum emas dan perak. Jadi mata wang ataupun wang kertas ataupun wang fiat mengambil hukum emas. Sebab itulah kita kena bayar zakat kalau kita cukup simpanan. Ya, kalau orang kata wang tak ada nilai, wang bukan sama dengan emas, kalau simpanan dia macam mana? Simpanan dia tak perlu bayar zakat ke? Ya, jadi maksudnya kalau mata wang tu tidak dikias pada emas, jadi kalau perbankan konvensional tu harus ke? Dia boleh bagi pinjam lah, sebab bagi pinjam dengan riba lah. Bahaya perkataan-perkataan macam tu. Jadi kalau kita tak ada ilmu dengan hal tu, pergi belajar elok tuan-tuan dan puan-puan, takut tersilap langkah. Baik. Daripada hadis tadi, kita pergi pada slide yang kemudian. Ya, daripada hadis tadi, kalau kita nak simpulkan, kita boleh simpulkan dalam carta begini. Ya, ini adalah barangan-barangan ribawi di atas dan di tepi ni. Ya, emas, perak, US dollar, ringgit, gandum, bali, kurma, garam. Di tepi pun sama. Ya, emas, perak, US dollar, ringgit, gandum, bali dan kurma, garam. Kalau kita nak tukar emas dengan emas, dia warna merah. Merah maksudnya kita tak boleh hutang emas tu, kita kena bayar secara tunai, tak boleh hutang, tak boleh angsuran, dan mesti sama berat. Emas yang sama jenis mesti tukar dengan sama jenis. Ya. Perak dengan sama jenis mesti tukar perak dengan sama jenis, mesti tukar dengan apa? Secara tunai, tak boleh angsuran. Tetapi kalau emas dengan ringgit, dia warna hijau. Warna hijau maksudnya kita boleh berlainan tukaran, tetapi mesti on the spot. Ya, mesti secara tunai, secara cash, tak boleh angsuran. Ya, jadi secara ringkasnya daripada carta ini ialah apabila pertukaran antara apa? Antara barang ribawi yang sama dengan yang sama, dia mesti pertukaran yang sama berat, sama jenis. Begitu juga tukar ringgit Malaysia dengan ringgit Malaysia. Kalau RM100 mesti ditukar dengan RM100. Tak boleh tukar RM100 dengan RM90. Ya, RM90 dia jadi apa? Dia jadi riba. Atau RM100 dengan 110. Tetapi kalau kita nak tukar dengan
US dollar dengan ringgit kita boleh tukar macam mana. Ikut suka tukaran mamak ni lah, money changer ni dan sebagainya, kita boleh tukar kadar tukarannya, tapi mesti on the spot, ya, dan sebagainya. Kita tak akan sentuh tentang gandum, barley, kurma dan garam, ya. Baik. Jadi apa akibatnya kalau kita gagal mematuhi hadis tadi? Ya. Kegagalan mematuhi hadis tadi boleh menerbitkan riba al-buyuk. Al-buyuk, buyuk maksudnya jual beli. Ya, al-bai' ataupun buyuk. Ya. Riba al-buyuk iaitu riba jual beli. Ramai orang tahu riba dari segi pinjaman saja. Pinjaman saja. Itu pinjaman tu, riba tu maksudnya tak banyak maksudnya tak banyak jenis. Dia satu je. Bagi pinjam dan kita minta lebih wang, itu jadi riba. Tapi riba jual beli banyak caranya. Inilah riba yang ramai scammer buat dan sebagainya. Kita tak sedar, tuan-tuan dan perempuan. Bila kita tanya seseorang, yang ni riba, dia kata saya tak buat pinjaman. Nampak tak? Dia faham riba, tapi dia faham riba kepada pinjaman. Malam ni kita akan berbincang berkenaan dengan riba jual beli. Jadi kalau kita tersilap melibatkan diri atau bertukar-tukar atau bertransaksi dengan barangan ribawi, kita akan terjadi dua kemungkinan, dua jenis riba. Riba al-fadal iaitu riba dari segi pertukaran barangan ribawi yang sama tapi kita tukar tak sama. Tukar emas 916 tukar dengan emas 999. Tukar emas 916 ya 50 gram kita tukar dengan emas 916 tapi 48 gram, 45 gram. Itu jadi riba al-fadal. Ditukar tak sama. Dan boleh jadi riba yang kedua iaitu riba an-nasi'ah. An-nasi'ah ialah riba daripada pertukaran barangan ribawi secara tidak langsung, secara tidak tunai, secara ansuran, secara pinjaman, secara hutang, iaitu jadi riba an-nasi'ah. Ya, baik. Jadi hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan dalam kita bertransaksi dengan wang ringgit seperti dalam forex, ya, forex trading. Sebab itulah forex trading diharamkan sebab ada isu-isu banyak seperti dengan riba al-fadal dan riba an-nasi'ah. Baik, sambung. Jadi dalam muamalat jual beli emas, ya, ulama-ulama mendasarkan kepada kontrak yang diberi nama bai as-saraf. Bai maksudnya jual beli, saraf maksudnya pertukaran. Jadi jual beli berdasarkan kepada pertukaran, ya. Baik. Jadi jual beli emas dan mata wang, sebab mata wang dikiaskan kepada emas dan perak. Jadi jual beli emas dan mata wang berdasarkan kepada bai as-saraf adalah satu kontrak jual beli yang diiktiraf dan dibenarkan oleh syarak berdasarkan dalil daripada hadis tadi. Daripada hadis tadi, ulama, ya, dia buat satu kesimpulan untuk kita faham. Sebab saya dulu mula-mula bila tengok hadis tu pun tak faham. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ini apa ni emas? Siapa nak tukar emas dengan emas ni? Oh, lama-lama baru kita faham. Baru kita tahu daripada syarah hadisnya, baru kita faham bahawa, ya, ulama-ulama dia bagi syarah hadis tu supaya kita dapat ikut sebagai orang biasa. Baik. Jadi saya pergi, maaflah kalau saya cakap cepat sikit lah. Ya, saya tahu dah pukul 9 malam. Baik. Jadi apakah syarat-syarat jual beli emas? Ya. Apakah syarat-syarat jual beli emas? Syarat-syarat jual beli emas, jual beli barang-barang ribawi, emas dengan wang ringgit, dia ada 4. Dia ada 4 syarat. Ya, dia ada 4 syarat. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama dipanggil syarat taqabud. Ya, taqabud. Taqabud ni maksudnya penyerahan. Penyerahan. Ya. Jadi syarat yang pertama ialah taqabud, iaitu berlaku penyerahan kedua-dua item emas dan barang tukaran. Ya, barang tukaran boleh jadi emas, perak ataupun wang ringgit, ya, dalam majlis akad. Ya, dalam majlis akad tu mesti terjadi pertukaran. Dalam majlis akad tu maksudnya transaction time. Ya, masa transaksi tu mesti terjadi pertukaran. Ya, mesti terjadi pertukaran. Ada 2 jenis pertukaran. 2 jenis. Ya. Maksudnya dalam takabut ini ada 2 jenis pertukaran. Yang pertama ialah secara langsung ataupun dipanggil qabad, ya. Kadang-kadang orang panggil qabd, ya, qabad hakiki. Iaitu kalau dalam bahasa Inggerisnya actual atau physical possession dalam majlis akad. Dia bagi duit, dia dapat emas, bertukar macam tu. Ya, bertukar macam tu. Tangan dengan tangan, bertukar. Secara hakiki maksudnya secara fizikal. Secara fizikal, ya, secara fizikal, tangan dengan tangan. Yang ni tak ada masalah langsung. Dia bagi duit, dia dapat emas. Ya, secara hakiki.
Cara yang kedua, ya, ialah secara jaminan atau qabad hukmi. Hukmi adalah constructive possession. Dia tak ada di sini, ya, saya di sini, dia di Johor Bahru. Dia nak beli emas daripada saya. Dia nak beli emas daripada saya bayar, dia dapat duit saya, dia ada stok masa saya bayar tu, masa saya order, dia dapat, dia serahkan emas pada saya. Bukan secara fizikal, secara konstruktif. Maksudnya secara konstruktif, maksudnya dia ambil emas ini, lah ini emas jongkong 1 kilo ni tuan-tuan. Ya, dia ambil emas ni, dia tulis receipt, dia kata emas ini adalah milik ya Zon Kuliah. Milik Zon Kuliah telah dibeli pada hari ini harga 25,000, ya, maka dengan ini ya hak milik ini diserahkan. Hak milik dan risiko diserahkan kepada Zon Kuliah. Dia serah terus emas ini, dia simpan untuk dia. Serah maksudnya apa? Dhaman. Dia mesti ada dhaman, dia serah dhaman. Dhaman maksudnya apa-apa jadi pada emas ini adalah tanggungjawab pembeli. Apa-apa jadi pada emas ini adalah tanggungjawab pembeli. Bila dia serah macam tu, terjadilah ya qabad hukmi atau penyerahan secara hukmi atau secara konstruktif. Baik, cara hakiki tak ada banyak masalah ya. Cara hukmi kalau orang nak buat ya, nasihat saya adalah pakar muamalat atau penasihat syariah, sebab dia ada dokumentasi dia kena check stok dia kena tengok allocation dia macam mana dan sebagainya. Bukan semua orang boleh buat ya. Baik, kita sambung. Jadi syarat beli emas yang kedua dipanggil hulul. Ya, hulul. Tadi taqabud. Yang ni hulul. Iaitu akad jual beli emas mesti berlaku serta-merta, on the spot basis dan bebas daripada syarat penangguhan. Ya, tak boleh bertangguh. Ya, kalau nak beli secara hakiki mesti bertukar tangan. Dia tak boleh bagi duit, besok datang ambil. Dia tak boleh bagi duit, ya, lusa saya hantar. Ya, dia tak boleh bagi duit, barang tak ada, dia allocate lusa, dia allocate petang ni, dia allocate malam ni, tak boleh. Ya, dia mesti secara apa? Tak ada penangguhan, secara on the spot. Ya, contohnya beli emas dan ambil emas tapi bayar ansaran, itu tak boleh. Ya, beli emas dan bayar tunai tetapi 3 hari kemudian baru dapat emas, itu riba an-nasi'ah. Ya, emas ketul jongkong adalah misliyah. Yang ni cerita dia macam ni. Ya, kalau kita ada syarikat emas, ya, kita ada banyak-banyak cawangan, kita beli di KL, ya, tapi kita boleh ambil kat Penang. Syaratnya emas itu sama saja. Ya, emas jongkong. Tapi emas hiasan semuanya adalah berbeza. Jadi kita beli, kita kena ambil tempat tu juga. Ya, baik. Ya, ada kontrak jual beli, akad kontrak jual beli mesti bebas. Yang nombor 3, maaf ya. Nombor 3, mesti bebas daripada tempoh bertenang, iaitu membatalkan kontrak. Tak boleh ada khiyar. Tak boleh ada dalam kontrak, jika tak puas hati 3 atau 7 hari, kita boleh bagi balik. Tak boleh. Jual emas atau pertukaran emas mesti khalas. Bagi mesti habis. Tak boleh ada syarat bagi balik, syarat tak suka, cooling off period, tak boleh. Ya, kecuali kalau ada kecacatan kepada emas tu dan sebagainya. Ya, baik. Jadi tidak harus berkontrak untuk pulangkan balik emas sebab ia menyalahi taqabud. Taqabud itu dia mesti selesai. Ya, tak boleh ada rebate, tak boleh ada hibah bulanan dan sebagainya. Tak boleh. Dia mesti selesai. Ya, emas tak boleh buat macam tu. Ya, baik. Jadi sama juga kita jual emas dalam MLM, ya, multi level marketing. Contohnya kita buat multi level marketing, ya, sebab apa? Dan di Malaysia multi level marketing mesti ada lesen AJL atau lesen akta jualan langsung. Ya, dalam akta jualan langsung, ya, saya kadang-kadang saya jadi penasihat syariah kepada syarikat-syarikat akta jualan langsung, mesti ada 10 hari dia panggil cooling off period untuk barang-barang yang lebih daripada RM300. Maksudnya dalam masa 10 hari, kalau mengikut akta AJL, ya, kita boleh pulang balik. Jadi emas, ya, pada pendapat kami, emas tidak boleh dijual melalui MLM di Malaysia. Ia menyalahi apa? Hulul. Ya, sebab dia ada tempoh bertenang. Baik. Sambung. Sama berat. Emas tukar sama berat dengan emas ataupun perak dengan perak. Sama berat. Kalau dia sama jenis, dia mesti tukar sama berat. Dipanggil tamatul. Tamatul. Emas 916 mesti tukar sama berat dengan 916 juga. 999 tukar dengan sama berat dengan 999 juga. Tak boleh berbeza. Tapi kalau emas tukar dengan perak, boleh berbeza tu.
timbangan asalkan on the spot. Yang keempat, yang ketiga, qabad hakiki. Qabad hakiki, saya terlaju sikit ni kot. Qabad hakiki ialah saling menerima emas dan emas. Ini secara fizikal. Ya, perak dengan wang atau wang di tempat terjadinya akad jual beli. Jadi ini kita panggil qabad hakiki atau pertukaran fizikal, secara fizikal. Hadis riwayat Imam Bukhari bahawa Umar radhiyallahu anhu mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya, "Tunggulah, penjagaku pulang dari hutan." Lalu Umar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya sehingga terjadi proses pertukarannya." Aku mendengar Rasulullah SAW tukar menukar emas dengan emas itu adalah riba kecuali dilakukan tunai dengan tunai. Gandum dengan gandum juga adalah riba kecuali dilakukan tunai dengan tunai. Kurma dengan kurma adalah juga riba kecuali tunai dengan tunai. Jadi cerita dia macam ni. Cerita dia, Umar terdengar orang tu dia bertukar emas dengan orang lain. Tapi dia kata aku bagi emas ni, tapi dia kata orang yang terima emas tu kata tuan aku yang ada emas ni dia ada dekat hutan. Jadi maksudnya dia balik lambatlah. Ditukar secara tidak langsung. Maka Umar menegur mereka. Kalau nak tukar emas, mesti tukar secara fizikal. Ya, secara fizikal. Baik. Tak boleh bertangguh dan sebagainya. Baik. Apa dia qabad hukmi, saya ulas detail sikit. Ya. Penyerahan secara konstruktif. Qabad hukmi ialah penyerahan pemilikan emas bukan secara fizikal dalam majlis akad. Yang bukan secara fizikal juga. Orang tak ada. Ya. Kadang-kadang orang panggil bai' al-ghaib. Jual beli ghaib. Bukan ghaib tu maksudnya tak nampak. Ghaib maksudnya mereka tak ada di tempat yang sama. Jadi tak nampak lah mereka tu. Ya. Penyerahan emas yang muktabar akan membawa kesan yang sama. Seperti penyerahan hakiki atau secara fizikal. Kalau kita nak buat jual beli secara online, selalu banyak orang nak beli secara online. Ataupun dia nak buat online order, dia nak order orang. Tak tahulah kenapa orang nak beli emas secara jauh-jauh. Ya. Dia mesti berpindah dhaman. Dhaman maksudnya jaminan ataupun risiko daripada penjual kepada pembeli. Dia mesti orang dah order, dapat duit, ya, dia allocate emas tu, dia bagi tahu ini emas siapa, dia kata ini tanggungjawab pembeli dah sekarang, aku tolong simpan saja. Ya, jadi apa-apa pada emas ni, orang curi ke, apa ke, rumah aku terbakar ke, engkau tanggungjawab. Pembeli dah tanggungjawab. Bila berpindah macam tu, barulah betulnya dia buat secara konstruktif. Kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa halangan. Bila pembeli nak datang ambil, bila-bila pun boleh datang ambil. Siang, malam ke apa, boleh. Maksudnya sebab dah jadi hak milik dia. Ia dipanggil qabad hukmi atau penyerahan secara konstruktif seperti beli dalam talian. Pembeli dan penjual emas tidak berada di tempat yang sama. Kadang-kadang kita nak buat apa? Kita nak buat beli emas simpanan dan sebagainya. Yang ni boleh. Jadi kita kena ada cara-cara qabad hukmi. Sebab itulah ada beberapa perbankan Islam nanti saya terangkan buat simpanan emas. Baik. Apakah syarat-syarat jual beli secara konstruktif atau secara hukmi? Emas mesti ada dalam simpanan stok ataupun inventory semasa pesanan dibuat. Bila dia nak order emas tu, dia tengok katalog dalam yang online, emas tu ada. Dan mesti ada di sana juga. Ya, jadi bila dia order, terus orang yang dapat order tu allocate emas itu. Tak payah tangguh-tangguh. Sebab itulah apabila saya menasihati syarikat-syarikat yang nak buat emas, jual emas secara online, dia mesti ada sistem. Kalau tak ada sistem, dia susah. Dia memang susah, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Telefon lah, itulah, ini tak boleh. Saya nasihatkan supaya ada sistem yang boleh ada real time inventory punya level. Dia kena ada. Emas mesti ada faktor pembeza. Maksudnya kena ada nombor siri atau emas hiasan. Jadi bila dia ada orang dah beli, dia boleh allocate emas itu. Kenapa kena ada nombor siri pada jongkong? Dia nak tahu nombor siri ni siapa punya. Kalau jongkong tu tak ada nombor siri, yang mana satu orang tu punya. Ya, baik. Sijil atau resit pemilikan mesti dikeluarkan pada hari yang sama pembayaran. Mesti sama. Dia dapat je, dia mesti buat keluar sijil ataupun resit. Dia kata ini siapa punya dan dia dah diserahkan secara hukmi. Emas sudah diasingkan. Jadi emas tu tak boleh letaklah dalam longgok-longgok untuk dijual. Dia mesti asingkan, simpan tempat lain. Dan pembeli menanggung risiko. Hilang ke jadi apa pada emas tu, pembeli yang tanggungjawab. Bukan penjual lagi.
Dan pembeli seperti yang saya sebut tadi boleh ambil emas ini pada bila-bila masa. Baik, kita pergi kepada akaun simpanan emas. Macam mana kita nak tahu akaun simpanan emas itu harus atau tidak? Nombor satu, kalau berdasarkan bank, jangan sekali-kali kita berurusan dengan perbankan konvensional. Dalam apa-apa urusan sekalipun, jangan kita sekali-kali kita berurusan dengan perbankan konvensional. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, memang sahih terlibat riba. Ini juga termasuk kepada akaun simpanan emas. Ya, contohnya Public Bank Berhad, Maybank Berhad dan sebagainya. Walaupun mereka kata kalau kita nak withdraw, kita boleh withdraw jongkong emas mengikut minima punya timbangan, tapi masa membeli tak ada garanti emas ada. Sebab apa? Mereka tak ada penasihat syariah. Siapa yang nak menentukan benda tu okey atau tidak? Oleh itu nasihat saya, bukan sahaja jangan buat simpanan emas di perbankan konvensional. Apa-apa transaksi perbankan konvensional kita elok jauh-jauh. Elok wabak sekarang ni, Dan kita berurusanlah kalau kita nak pilih perbankan Islam untuk simpanan emas. Sebab apa? Mereka adalah satu syarikat yang teguh, mereka ada penasihat syariah, mereka dapat mengesahkan semua transaksi patuh syariah. Jadi bank yang mana yang buat simpanan emas yang patuh syariah, iaitu Bank Muamalat, Kuwait Finance House, Ar-Raji Bank dan Affin Islamic, menawarkan produk akaun simpanan emas yang patuh syariah. Baik, kita sambung. Faham ya tuan-tuan? Maaf laju sikit, kita nak buka kepada soalan. Baik, yang bukan bank, yang mana syarikat yang bukan bank yang buat simpanan emas yang patuh syariah? Ini yang setakat saya tahulah, setakat saya tahu pada masa ini. Nombor satu ialah public gold. Bukan public bank gold, public gold. Ini yang bukan bank. Public gold menawarkan jual beli emas fizikal dan simpanan emas melalui gold accumulation program, atau diberi nama famous juga ni, GAP. Hello Gold, Hello Gold juga yang tawarkan simpanan emas. Kedua-dua ini patuh syariah dan penasihat syariah mereka adalah Amani International dan diterajui oleh orang yang tak asing lagi, iaitu Datuk Dr. Daud Bakar. Baik. Juga ada syarikat juga yang ada simpanan emas patuh syariah, iaitu diberi nama Quantum Metal. Quantum Metal. Quantum Metal juga menawarkan akaun simpanan emas patuh syariah, dan penasihat syariah mereka ialah ISRA. ISRA iaitu International Sharia Research Academy for Islamic Finance. Ini penasihat syariah mereka. Dan saya telah mengesahkan semua ni, saya telah menulis kepada ISRA juga, yang mana mereka menjadi penasihat syariah untuk mengesahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak buat simpanan emas, tak nak guna bank, pergilah kepada Public Gold, Hello Gold ataupun Quantum Metal. InsyaAllah patuh syariah. Baik, kalau kita nak beli emas secara longgok, secara kuantiti yang banyak, macam mana kita nak buat? Selalunya kalau kita nak beli emas, let's say 100,000. Saya kalau pergi Kelantan, ramai orang suka bertanya soalan ini. Dia pergi order emas daripada bukan sial, bukan siam, bukan siang, siam lah tu. Dia nak order emas daripada Siam, contohnya. Jadi dia nak order 100,000. Kalau dia bayar 100,000, mungkin kontrol lagi terus. Macam mana? Boleh tak dia bayar deposit? Adakah itu di segi hukum, adakah itu bayar angsuran? Baik. Siapa yang ada bisnes emas, dia boleh ikut panduan AUFI. Apa dia AUFI? AUFI maksudnya Auditing Accounting of Islamic Financial Institution. Satu badan bebas yang beribu pejabat di Bahrain. Dia mengeluarkan standard ataupun standard untuk apa? Untuk Islamic Financial Institution, macam standard untuk perbankan Islam, organisasi Islam, profit and non-profit organisation, dan juga untuk jual beli emas. Dalam tahun 2016 mereka mengeluarkan standard ini. Jadi adalah dibenarkan untuk pengimport emas untuk mendepositkan, nampak dia bukan bayar angsuran, dia deposit, sejumlah wang untuk pengeksport pembekal dengan syarat bahawa apabila pengeksport mempunyai penghantaran tertentu emas sedia ada, untuk penghantaran kontrak untuk penjualan yang sama akan diselesaikan pada harga dipersetujui pada tarikh kontrak. Maksudnya
Kalau kita nak order emas, ya, emas dalam kuantiti, nombor satu, kita boleh bayar deposit. Dengan syarat, nombor satu, emas tu ada masa kita bayar deposit. Yang kedua, emas itu boleh harga emas boleh di lock. Lock. Kita nak harga macam mana sebab kita beli kuantiti, kita boleh lock harga tu. Dalam kes ini, emas yang dijual hendaklah diserahkan dan harga itu hendaklah ditolak daripada jumlah deposit yang ditunjukkan pada tarikh kontrak. Walau bagaimanapun, jika pengekspor telah menggunakan deposit, emas mesti dijual pada harga pasaran semasa pada tarikh kontrak. Jadi maksud dia macam ni, saya bagi kesimpulannya. Kita order emas 100,000, kita bayar 50,000. Ya, kita kata lock harga, contohnya kita lock harga RM230 1 gram. Ya, 1 gram. Kita lock harga tu. Emas ada di sana. Ya, bila kita bayar, itu bukan kontrak jual beli. Itu kontrak wa'ad ataupun kadang-kadang ulama panggil wa'ad mulzim. Ya, kontrak apa? Kita janji nak beli. Ya, kita bukan kontrak jual beli sebab tu boleh. Ya, dia wa'ad. Jadi bila kita bagi duit pada dia, kalau dia tak pakai duit tu lagi, maksudnya bila dia hantar baru terjadi kontrak jual beli, kita bayar penuh, maka harga yang di lock boleh pakai 230. Baik. Jadi maksudnya duit yang deposit yang dibayar itu mesti disimpan dalam amanah. Dia tak boleh gunakan dalam simpanan amanah. Satu akaun asing. Tapi apabila kita bayar 50,000, ya, kita dah buat wa'ad dengan dia atau perjanjian kita akan beli, tetapi dia pakai duit deposit tu sebelum dia hantar emas itu, sebelum kita bayar penuh, maka lock harga tu dah tak boleh pakai dah. Ya, kita kena buat perjanjian jual beli di hari pembeli dapat emas tu. Iaitu contohnya kalau dia dah lock 230 tapi sebab dia kontu pakai, maka dia kena beli harga 246 contohnya. Sebab ni. Dan sebab dia pakai kontrak jual beli, maksudnya pembeli boleh batalkan kontrak itu. Nampak tuan-tuan? Ya. Yang ni rumit sikit tapi siapa yang nak buat boleh buat, ya, boleh buat. Baik. Lain-lain isu, ya, semua hukum syariat untuk emas adalah terpakai kepada emas putih dan emas perak. Yang syarat-syarat yang saya sebut tadi kepada barang ribawi, kalau kita beli emas putih pun syaratnya sama, kalau kita jual beli emas pun sama. Emas boleh dibuat barang gadaian apabila pinjaman dalam pinjam wang, tapi tak boleh ambil manfaat gadaian seperti memakai atau menyewa. Kita boleh ambil, orang nak pinjam kita 10,000, kita kata kau bagilah satu barang untuk gadaian, dia bagi kat kita emas je. Emas tu kita tak boleh pakai semasa sebelum dia habis bayar. Emas boleh disewakan dan sewa boleh dibayar secara angsuran. Ya, boleh. Kita nak sewa emas, kita ada banyak emas, ya. Ya, orang nak pinjam pergi kenduri apa, kita boleh bagi sewa. Ni bukan jual beli, ni sewa, ya. Aufi tidak membezakan emas bullion, emas ketul dengan emas hiasan sebagai barang ribawi. Dia tak bezakan, ya. Setengah-setengah ulama bezakan. Contohnya dia bezakan, dia kata barang kemas itu bukan barang ribawi lagi. Itu pendapat minoriti. Tuan-tuan nak ikutlah. Ya. Tapi kalau ikut Aufi, emas semuanya dan ikut majoriti ulama, emas barangan kemas masih lagi barangan ribawi walaupun tidak digunakan untuk mata wang. Baik. Kalau kita nak tukar emas lama dengan emas baru macam mana? Ya, jualkan dulu emas lama dahulu secara tunai. Kita jual dulu, kita dapat duit. Pegang duit tu dan kemudian kita beli emas baru. Jangan tukar saja. Selalunya sebab bila kita tukar emas lama dengan emas baru, dia terdapat diskaun, ya. Kadang-kadang 20%, 15%, ya. Jadi kita buat dua akad, ya. Jual dulu emas tu, dapat duit dan kita boleh ambil duit tu lagi ke? Ya. Kita boleh selesai akad tu atau kita nak beli emas baru. Sebab apa? Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu hari Bilal radhiyallahu an membawakan Nabi satu sak, yakni satu timbangan kurma, satu sak, katakan 1 kilo lah, kurma yang berkualiti dan baginda pun bertanya sumber kurma tersebut. Bilal menjawab, saya ada 2 sak kurma yang berkualiti rendah dan saya tukar dengan 1 sak kurma yang berkualiti tinggi. Ya, maksudnya contohnya dia ada 2 kilo kurma Maryami, dia pergi tukar dengan 1 kilo kurma ajwa. Jadi Maryami kualiti rendah, dia tukar dengan ajwa yang kualiti tinggi. Maka Nabi sebut, lalu baginda pun berkata, tidak, ini riba. Nampak tak? Tukar benda yang tak sama, ya, barangan ribawi yang sama. Jangan buat begitu.
kamu sepatutnya menjual dulu 2 sak kurma berkualiti rendah dan hasilnya jualannya barulah digunakan untuk membeli kurma yang berkualiti tinggi. Nabi kata jual dulu, ambil duit dulu sebab kurma ni berkualiti rendah dengan berkualiti tinggi, bila tukar dia jadi riba. Ambil duit dulu bila jual kurma yang berlainan ni, lepas tu baru beli. Ya, baik. Saya ada pengalaman kadang-kadang pergi tukar emas lama dengan emas baru. Saya pergi kepada Habib Jua contohnya, kedai emas Habib Jua. Saya kata saya nak buat 2 akad. Saya cakap macam tu je, dia dah faham. Ya. Dah faham. Jadi kadang-kadang emas dah lama, dah merah dan sebagainya. Kita tukar emas lama. Jadi dia bagi duit. Contohnya dia bagi, ini berapa dia kira-kira, ini 2,000. 2,000 kalau kita nak beli emas baru, dia kata kena ada diskaun. Dia kata tak apalah. Saya dah dapat duit, harga emas itu rendah. Jadi saya dah dapat harga tinggi walaupun diskaun. Saya dapat duit itu 2,000. Dia kata, Encik nak buat apa? Encik nak beli terus ke? Ataupun Encik nak beli, nak balik terus ke? Ataupun nak beli? Saya kata saya nak beli. Nah, duit yang baru ni. Nampak tak? Selesai dua akad atau 2 abad. Baik. Scam emas. Scam emas sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan, kita kena hati-hati. Ini saya bagi contoh scam emas yang terkini. Yang baru ramai orang bertanya sejak beberapa minggu yang lalu. Ya. Scam emas ni, dia samalah macam-macam scam. Kenapa? Scam yang bukan emas pun kadang-kadang kita kata kita bayar 15,000, lepas tu dia akan trade 3 hari, kita bayar 10,000, 3 hari dia akan bagi 20,000. Itu janji untung. Dia barang apa pun tak ada, dia rotate duit dalam satu skim piramid. Ya. Emas lagi teruk tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Emas adalah barangan ribawi. Yang ni scam ini dia buat emas ETA. Ya, ETA maksudnya emas delay. Contohnya kita bayar emas RM300 package, ya. Dia akan bagi dalam 90 hari 2.5 gram. 2.5 gram lebih kurang RM600. Ya, RM600 ataupun RM700 sekarang. Ya, tapi dia akan bagi 0.5 gram tiap-tiap berapa hari sampai 90 hari. Dan kalau kita bayar 12,000, ya, kita akan dapat 120,000 gram emas lebih kurang RM30,000. Ya, 90 hari. Tonton fikir secara logik, ya. Satu emas kita tak tahu ada atau tidak. Kita tak tahu ada atau tidak. Kadang-kadang mereka buat online tak ada pun nombor syarikat, tak ada alamat syarikat. Jauh sekali lah nak ada penasihat syariah. Tuan-tuan dan perempuan nak tanggung tak dosa riba ni? Bukan mereka yang tanggung. Dosa kita tanggung. Mereka tanggung buat haram dah. Ya? Kita yang akan tanggung. Jadi kita sebagai pembeli, ya, pengguna, kita kena pastikan kalau mereka buat macam ni, mereka mesti ada penasihat syariah yang mengeluarkan pernyataan syariah, yang mengesahkan yang ni patuh syariah, dan kita kenal siapa penasihat syariah tu. Bukan siapa-siapa ustaz ke apa yang kata jual emas okeylah, fine macam tu. Yang ni emas ETA, macam emas tok belagak dulu. Dah datang balik dah pula, ya. Sebab apa tuan-tuan? Ya, kita boleh lupakan scam, tapi scam tak akan lupakan kita. Pelanduk lupakan perangkap, tapi perangkap tak akan lupa pelanduk. Ya, selalu kita kena ingat, selalu kita kena belajar ilmu muamalat ni, baru kita jauh daripada riba. Baik. Janji untung, dia janji untung lah. Bagi 300 dapat 600 emas, dia janji untung. Dahlah janji untung adalah riba, adalah scam. Ya. Harga berdasarkan peruntukan atau pemberian emas selama 90 hari. Tak ada ansuran pula emas tu. Cara ini adalah pembelian emas secara tangguh dan menyebabkan dosa riba, ya, dosa besar riba. Seperti scam emas tok belagak, sebelum sampai 90 hari mereka akan short lah, apalah, tunda lah, apa benda, memang cabut lagi lah. Orang macam ni dah famous. Ya. Ramai scammer, dia scam orang berjuta-juta, lepas tu dah short lah, minta maaf lah, anggaplah sedekah. Cantik muka dia orang kata anggap sedekah, lepas tu pergi yang lain. Dan orang yang masuk scam ni, Tuhan bagi kadang-kadang masalah pada dia akan masuk scam lain sebab dia nak cover, lama-lama muflis dia. Na'udzubillah min zalik. Kemungkinan emas pun tak ada. Kemungkinan besar emas tak ada. Dia rotate duit saja. Ya, orang masuk ramai-ramai, rotate sana, rotate sini duit, ya. Lama-lama dia sapu semua, dia lari. Biasa tuan-tuan. Baik. Itu saja daripada saya, asas-asas berkenaan dengan emas. Ya, kalau ada apa-apa soalan, ya boleh tanya. Ya. Okey. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak soalan-soalan yang kita dapat ni sebenarnya. Satu. Okay. Ustaz, ada orang guna sejenis alat cari emas kat sungai tempat orang mandi manda. Banyak juga dia dapat gelang, subang, cincin dalam sungai tu.
Kira maksudnya tempat mandi Ustaz, tempat mandi, dia pergi tempat air terjun ke, dia ada satu metal detector kot, dan dia trace ada emas subang ataupun bukan hak dia lah. Apa hukum dia ambil benda yang hak bukan hak dia ni dan dijual pula untuk dapatkan untung? Soalan yang tuan bagi, tuan dah jawab sendiri. Menjual bukan hak dia. Baik. Barang yang hilang dipanggil dalam Islam dipanggil luqatah. Ya. Luqatah, barang yang hilang. Baik, barang yang hilang tak boleh kita ambil secara terus menjadi hak milik kita. Tak akan boleh. Ya. Kecuali benda-benda yang kecil-kecil. Macam mana nak tahu benda tu boleh ambil ke tak? Kita fikir. Kalau kita jumpa satu manggis tengah jalan, ya. Kita balik kita jumpa satu manggis tengah jalan. Ya, manggis ni ada satu manggis je. Masih elok. Ya, kita nak cari tuan punya pun dah beli beratus manggis, dia biji manggis dia tak kisah. Dia tak akan datang untuk cari, betul tak? Sebab apa? Sebab manggis tu mungkin tak ada nilai pada dia dah. Tapi emas, tuan-tuan dan puan-puan, gelang dan sebagainya, ya, orang akan cari. Orang akan cari sebab benda tu adalah harga yang mahal. Walau bagaimanapun, apa-apa barang berharga yang kita jumpa, kita tak boleh sekali-kali ambil sebagai apa? Sebagai hak milik kita. Macam mana kita nak buat? Mengikut hukum mahkamah Islam diberi nama luqatah. Luqatah ialah kita jumpa barang hak milik orang lain. Apa yang kita sepatut buat? Kita kena bagi kepada Baitul Mal. Wajib bagi kepada Baitul Mal. Tak boleh ambil untuk bini pakai ke, ya, untuk anak perempuan pakai ke, ya. Dan tak boleh kita jual dan kita sedekahkan. Bukan hak milik kita. Jadi kita tak boleh buat apa. Jadi pada dasarnya luqatah ini, apabila kita jumpa barang itu, dia menjadi pinjaman pada kita. Dia menjadi pinjaman kepada kita. Kita kena bagi kepada Baitul Mal. Baitul Mal ada orang kata apa? Ada cawangan ataupun ada kategori di mana dia panggil barang luqatah atau barang yang hilang yang kita jumpa. Tak boleh sekali-kali kita ambil. Itu bukan barang kita. Ya? Baik, itu saja. Dok, kalau macam tu kan. Jadi bila dia bagi kat Baitul Mal, kira dia tak ada untung bau Ustaz. Macam mana dia punya ni? Dia bukan ni. Okey, dia bukan nak cari untung ke apa. Dia untung dia kat akhirat je sebab ni barang orang lain. Ya. Sebab dengan cara dia pergi bagi pada orang tu, dia adalah menjalankan amanah dia jumpa barang orang. Ya, dia jumpa barang orang, dia tak boleh. Baik, kalau dia bukan jumpa bentuk-bentuk yang memang hak milik orang, dia jumpa seperti emas emas kecil-kecil dan sebagainya. Yang ni adalah di bawah akta galian dan sebagainya, kita tak boleh ambil hak milik. Ini harta kerajaan. Ya, contohnya kita jumpa emas dalam ketul-ketul emas ini yang bukan bentuk yang boleh dipakai dan sebagainya. Ya, memang kadang-kadang ada daripada mana lombong dan sebagainya. Yang ni kena dapat permission daripada Jabatan Galian untuk kita melombong emas. Ini dipanggil harta kerajaan. Ya, harta kerajaan. Contohnya belakang rumah kita korek-korek jumpa emas, ya. Emas itu dikonsider sebagai harta kerajaan. Begitu juga apa-apa logam tiba-tiba kita gali-gali, kita keluar pancuk minyak hitam. Itu bukan hak kita, itu hak kerajaan. Apa saja dalam tanah adalah hak kerajaan. Ya, hak kerajaan. Itu diiktiraf oleh Islam sebagai hak kerajaan. Okey Ustaz. Yang hak tu kan, kita nak ambil sikit lagi dari hak bersoalan dengan jumpa barang orang ni kan. Ada orang pula dia ambil, dia jumpa, contohnya dia jumpa duit dekat tengah jalan kan. Contoh kita ambil kata emas ni lah, dia jumpa emas, dia pergi gadai ke apa kau. Duit tu dia bagi sedekah Ustaz. Tak jumpa pemilik dia sedekah sikit, dia ambil untung yang hak nipis saja. Saya nak nasihatkan, apa saja kita jumpa tengah jalan, kalau kita tahu benda tu berharga, benda tu bukan hak milik. Bila bukan hak milik kita, kita tak boleh ambil apa-apa manfaat. Satu, memang dah tak boleh ambil manfaat. Yang kedua, kita tak boleh buat macam barang kita. Barang kita boleh pergi jual, bagi sedekah. Itu macam barang kita. Sebab apa? Dah ada undang-undang Islam tentang kita panggil luqatah. Ya, luqatah. Jadi kita tak boleh buat apa-apa dengan barang tu kecuali bagi kepada Baitul Mal. Itu saja. Ya, jangan buat benda apa-apa dah. Ya. Lainlah kalau Baitul Mal dia buat siaran, emas ni dijumpa sekarang, orang tu jumpa, orang tu nak bagi hadiah pada kita, itu terpulang. Tapi kita tak boleh ambil manfaat dan kita tak boleh buat macam harta kita seperti jual, kita bagi sedekah. Tak boleh. Ya, kita kena bagi. Lainlah kalau duit ni kadang-kadang kita jumpa RM1, RM2, tak perlu apalah, kita boleh bayar. Tapi kalau kita jumpa duit satu ikat RM50,000, macam mana kita nak buat? Kita kena bagi pada Baitul Mal juga. Kena bagi pada Baitul Mal. Tak boleh kita ambil ni. Sebab apa? Dia jadi macam harta hilang. Kerajaan akan ambil dan kerajaan akan buat tanggungjawab
untuk cari apa? Untuk cari pemilik dia. Kalau dapat cari atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan kerajaan. Jangan kita pandai-pandai pergi cari dan sebagainya. Tak jumpa orang dah. Tak jumpa dah pemilik dia. Jadi saya boleh sedekah. Tak boleh. Jangan. Ya. Barang hilang, ada undang-undang khas dalam Islam, dipanggil luqatah. Ustaz, yang berkaitan dengan hak barang hilang ni juga, katanya ada tempoh. Contohnya kita jumpa satu barang, kita dah iklankan ataupun kita siarkan siapa pemilik dia, kita dah bagi description lah maklumat tu. Katanya kalau kata dah setahun ataupun dalam tempoh tertentu kita dah iklankan tu, tetap pemilik dia tak datang juga. Kata benda tu menjadi hak kita ataupun ditukar kepada hak kerajaan juga. Dia masih hak kerajaan. Masih hak kerajaan. Kalau kita nak buat macam mana, hak kerajaan. Kita tak ada hak milik langsung kepada barang yang kita jumpa. Tak ada. Dan memang jumpa itu bukan transaksi dalam Islam. Faham tak? Ya, jual beli sewa itu adalah transaksi. Jumpa itu bukan transaksi yang boleh memindah bilik. Faham ya? Jumpa itu dia ada kategori lain, diberi nama luqatah. Jadi luqatah itu adalah hak milik kerajaan. Kalau kita nak advertise ke apa, terpulanglah. Ya, terpulanglah. Tapi dia masih mesti diberikan kepada Baitul Mal ataupun kerajaan. Okay, clear lah no. Saja je Ustaz tanya soalan hak lebih panjang tu. Sebab kadang-kadang orang dia twist kan. Kita nak elokkan hak twisting tu. Kita tanya siap-siap. Tapi nafsu kita memanglah kita kadang-kadang bila tengok benda tu cantik, kita jumpa, kita nak try justify lah, nak ambil sikit lah, bukalah hukum fatwa, janganlah buat macam tu. Itu barang orang, ya, barang orang. Tak ada transaksi dalam Islam bila jumpa boleh jadi hak milik kita. Tak ada, ya, tak ada apa-apa. Baik. Okey, soalannya, bagaimana anda tahu berat berapa gram supaya kita boleh bayar zakat emas? Baik, zakat emas seperti Nabi SAW bersabda, zakat emas minimum ialah 85 gram. Ya, 85 gram. 85 gram ya, 85 emas yang tidak dipakai. Emas yang tidak dipakai 85 gram. Baik, saya bezakan emas yang dipakai dengan emas yang pelaburan. Ya, kita cakap pasal emas pelaburan dulu. Emas pelaburan kalau kita simpan emas dalam akaun-akaun minimum 85 gram kita kena bayar apa? Kita kena bayar zakat, ya. Yang tu sebab emas simpan untuk pelaburan 85 gram, lebih pada 85 gram kita kena bayar zakat. Contohnya kita simpan emas dalam bank muamalat sebanyak 120 gram, bila dah cukup setahun kita bayar kita kena bayar 2.5% untuk harga semasa emas tu. Itu emas yang kita buat pelaburan. Seperti kita beli emas jongkong dan sebagainya. Kita simpan di rumah. Emas jongkong takkanlah kita nak pakai kat sini atau bini nak pakai kat sini. Kat sini kan, itu simpan. Bila emas simpan, ya, dia 85 gram minimum untuk nisab emas. Baik. Untuk emas, barangan kemas macam mana pula? Barangan kemas sama juga. Barangan kemas, ya, tak dikenakan zakat. Dengan syarat pakai paling kurang setahun sekali. Contoh ada emas ni pun tak apa, pakai setahun sekali barang kemas atau barang hiasan, ya, tak perlu kena bayar zakat, dengan syarat ia tidak melebihi uruf ataupun adat sesuatu negeri. Di Malaysia ini pentadbiran Islam adalah di bidang kuasa Majlis Agama Negeri. Jadi saya ambil contoh Selangor dengan wilayah Persekutuan. Dia katakan memang barangan kemas tak kena zakat. Dengan syarat dia tidak melebihi uruf ataupun maksima berat emas. Ya, di Kuala Lumpur dan Selangor, maksima barang kemas yang tak dikenakan zakat ialah 850 gram kalau tak silap saya. Jadi maksudnya kalau emas tu semua kita pakai dan ia kurang daripada 850 gram, maka tak kena zakat. Ya, lebih daripada tu kena zakat. Itu kita kena tahulah, lebih pada tu kita kena zakat. Contohnya kita ada emas kilo emas barang hiasan, ya. Walaupun semua dipakai, tapi sebab dia lebih daripada 850 gram, 150 gram itu kena bayar zakat 2.5%, ya, daripada nilai emas yang lebih itu, ya. Tuan-tuan dan puan, jadi saya nasihatkan supaya tengok nisab emas hiasan bagi setiap negeri. Setiap negeri berlainan. Ya, mungkin Johor mungkin 700, saya tak tahu. Saya kena cek. Tapi Kuala Lumpur dengan Selangor minimum untuk tak kena
tak kena zakat untuk barang kemas yang dipakai ialah 850 gram. Ustaz, okey. Kita kata 85 gram tu kena bayar zakat. Apa jadi kalau kata kita buat emas pelaburan, tapi dalam pelaburan tu maksudnya emas tu kita dah pajak gadaikan di Arahnu. Kira bermaksudnya dalam tempoh setahun tu emas tu berada dalam simpanan Arahnu. Adakah dikirakan hak milik kita ataupun macam mana? Baik, yang ni jadi bab lain. Bab zakat ni dia ada syarat-syarat dia lah. Ya, bab zakat. Baik, saya bagi saya ringkasnya. Salah satu syarat zakat ialah milik sempurna. Ya, milik sempurna maksudnya, apa maksud milik sempurna ialah kita boleh ambil manfaat daripada barang tu. Ya, contohnya milik sempurna, emas tu ada dalam simpanan kita, kita boleh pakai, kita boleh jual, itu maksudnya milik sempurna. Tapi bila emas itu dibuat sebagai gadaian kepada Arahnu, ya, dia bukan milik sempurna. Kita tak boleh hari-hari pergi ambil, kejap lah saya nak ambil, saya nak pakai, boleh dah. Tak boleh. Faham tak? Sampai kita selesai hutang Qad Hasan tu. Ya. Jadi emas yang dalam Arahnu tidak diwajibkan zakat sebab dia bukan milik sempurna. Sama juga wang yang disimpan dalam KWSP, bukan tiap-tiap hari kita boleh pergi ambil wang KWSP, ya. Jadi maksudnya selagi ia disimpan di KWSP tak diwajibkan zakat, ya. Tapi bila dah keluarkan wang daripada KWSP, kita keluar umur 55 ke, ya, dan bukan sebab kita nak bayar barang-barang yang darurah seperti makanan, education dan sebagainya, dan bukan untuk rumah, kita bawa keluar sebab kita boleh enjoy duit tu, pergi makan angin dan sebagainya. Sekarang tak boleh lah makan angin, ya. Tapi kita boleh ambil manfaat, baru kena zakat. Ya, baru kena zakat. Itu asasnya nak kena zakat atau tidak, milik sempurna. Ustaz, okey. Ni banyak orang tanya, kutu emas Ustaz, macam mana kutu emas tu dia punya, ada cara ke? Ada cara ke nak halalkan ataupun memang benda tu dah tak boleh ni dah macam mana, tak ada toleransi dah kutu emas ni? Okey, yang ni kutu-kutu ni daripada dulu sampai sekarang banyak kutu. Baik, saya bagi basic hukum dulu lah, ya. Baik. Apa dia kutu sebenarnya? Kutu ni sebenarnya kalau segi nama Arabnya ialah akrid ni ukriduka. Akrid ni ukriduka. Maksudnya akrid ni dia ada perkataan qad dalam tu. Ya, qad, ya. Akrid ni maksudnya saya bagi pinjam pada kamu, ukriduka, kamu bagi pinjam pada saya. Itu akad dia. Ya, syarat dia saya bagi pinjam pada kamu, kamu bagi pinjam pada saya. Ya. Betul lah dalam kutu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, contohnya kutu tu seorang bayar RM200. Ya, ada 10 orang, maka kita bayar berapa? 10 kali kan. Jadi lepas tu kita undi, kita tengok siapa giliran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9, 10. Baik. Jadi kita bagi pinjam kat orang, lepas tu orang bagi pinjam kat kita. Kalau dari segi duit tak jadi masalah. Sebab apa? Asas pinjaman dalam Islam, apa kita bagi pinjam, itu yang kita kena dapat balik. Ya? Asas pinjaman dalam Islam, apa yang kita bagi pinjam, itu yang kita kena dapat balik. Kalau kita bagi pinjam RM1, kita kena dapat RM1 balik. Ya, kalau kita bagi pinjam rice cooker, kita kena dapat rice cooker balik. Ya, itu lain cerita lah. Ya. Kalau kita bagi pinjam rial, kita kena dapat rial balik. Tak boleh janji dia lain denomination atau lain currency dia. Itu panjang lebar hujahnya. Baik. Dari segi kita berbalik kepada kutu, kutu pun ada masalah undang-undang juga. Kalau kita buat kutu dari segi syarikat dan sebagainya, dia salah undang-undang. Ya. Tapi kalau kutu antara keluarga 5-6 orang itu tak jadi masalah. Ya, kutu duit, kita kata kutu duit. Ya, dengan syarat tak adalah apa-apa yuran dikenakan dan sebagainya. Baik, berbalik kepada kutu barang ataupun khasnya kutu emas. Emas pula adalah barang ribawi. Barang ribawi. Jadi masalah dia macam ni. Selalunya dalam kutu emas ini dia ada ibu kutu yang besar tu. Ibu kutu maksudnya tokel lah, tekong kutu tu. Ya, dia ada emas, dia kata, "Okey, aku ada emas. Yang ni emas ni 3,000. Mari, betul tak? 3,000. Jadi dia ambil 10 orang, seorang bayar RM300 sebulan. Ya. Tuan-tuan ingat, kita try tengok. Adakah ini adil atau tidak? Baik, dia kutip sampai masa orang ni dia jual pada orang ni. Oh, tiba-tiba harga emas jatuh. Oh lama, rugilah kau ni. Harga emas dah jatuh. Jadi harga emas sekarang 2008, ya, dia dapat yang berapa? Yang mahal sebab dia bayar mahal 3,000. Dah jadi tak adil, zalim. Baik. Dan pula orang tu pula dia kutip sampai turn dia
turn dia agama dia 3,500, dia kena bayar 500 lebih, zalim lagi juga pada dia. Baik. Apa kita panggil pinjam duit, hukum kita mesti dapat duit juga. Kalau nak buat mesti dapat duit juga atau kutu barang, tak boleh syaratkan. Tak syaratkan mesti ambil barang. Sebab bila kita panggil pinjam duit, kita mesti dapat duit juga. Mesti dapat duit juga. Tak boleh dapat barang sebab mungkin kita ambil manfaat daripada hutang. Sebab itu hutang atau pinjam. Baik. Kalau nak buat juga, tergedi-gedi nak buat juga, macam mana? Macam mana? Ada ramai orang tanya benda ni. Baik. Saya dah berkali-kali tulis artikel kenal ini. Kalau nak buat juga, ibu kutu atau ketua kutu, tak boleh syaratkan. Nombor satu, tak boleh syaratkan. Mesti ambil barang ni. Tak boleh. Mesti ambil rice cooker, mesti ambil vacuum cleaner, dan sebagainya. Tak boleh air filter, air purifier, tak boleh syaratkan. Dia kena kata macam ni, baik kita buat kutu barang ini, barang apa saja, barang apa sekalipun, barang apa sekalipun, bila sampai giliran kamu boleh pilih duit atau kamu boleh pilih barang. Itu syarat upfront yang dia kena buat. Kalau dia kata mesti ambil barang, haram benda tu. Terutama sekali emas. Sebab apa? Emas ini barang ribawi. Kalau barang tu dah ada, dia duk bayar secara angsuran, jadi riba. Baik. Macam tu, macam ni Ustaz. Okey, contoh macam barang riba kutu ni kan Ustaz. Contoh kata contoh kata saya. Katakan saya dah beli 10 ketui emas untuk dijadikan barang kutu ni lah. Saya offer untuk kawan-kawan yang mana yang nak masuk. Jadi emas tu dah ada kat kita. Jadi benda tu dia tak efek dengan harga pasaran. Bermaksudnya kita sanggup tanggung kerugian ataupun keuntungan hak lebih. Adakah benda tu juga benda yang hak salah? Ya, salah juga. Sebab apa? Bila emas tu dah ada, maksudnya dalam kutu tu sama seperti kita bayar angsuran. Kita bayar angsuran. Sebab emas tu dah ada dah. Dah di-allocate dah. Dia di-allocate pada kita, cuma kita duk bayar angsuran dah. Kita duk bayar angsuran. Jadi dia maksudnya jadi riba apa? Jadi riba an-nasi'ah. Riba lah juga tu. Dosa besar. Macam mana pula dengan sistem yang hak dikatakan sistem bayar angsuran emas tadi tu Ustaz, GAP yang Ustaz kata tu, macam mana benda tu dibezakan dengan sistem kutu ni? Baik, kalau kita nak haruskan benda ni, kita kena ikut seperti syarat-syarat. Saya bukan nak menyusahkan orang, tapi nak buat juga. Bagi saya mudah saja. Yang paling mudah sekali, kita simpan duit sendiri dulu. Kita simpan duit untuk 10 bulan, dah jadi 3,000 baru kita pergi beli. Selamat tuan-tuan. Khabar dia takabur semua selamat. Baik, kalau kita nak juga buat. Kalau kita juga nak masuk bayar angsuran kepada kedai ataupun orang perseorangan, maka orang perseorangan tu dia kena simpan duit tu, tak boleh pakai sampai kita habis. Kita habis bayar, baru dia allocate emas ni untuk kita, bagi kat kita. Baru dia buat apa? Baru dia buat khabar hukumnya atau dia buat jual beli bila dah habis bayar. Dan semasa kita bayar tiap-tiap bulan tu, kita boleh cancel anytime. Baru boleh. Sebab dia tak boleh pakai akad jual beli. Bila pakai akad jual beli haram sebab kita bayar angsuran. Jadi kita kena bayar, dia kena simpan, dia simpan duit tu sampai cukup. Itu akad apa sebelum buat akad jual beli? Itu akad wa'ad, akad janji. Saya janji nak beli, bukan akad jual beli. Itu cara dia. Kalau kata nak ikut kesimpulan mudahnya daripada apa yang Ustaz terangkan, kalau boleh elok, kita elok teruslah kutu. Elok lah, betul-betul. Kalau kita tak tahu, jangan kita buat hukum. Dia barang ribawi dan ribanya dosa besar. Jangan main-main lah. Nasihat saya. Yang macam kalau kata berkaitan dengan kutu juga, kutu yang jual barang tadi Ustaz, Ustaz kata tak boleh juga kan, kalau kita paksa untuk beli barang tu. Tapi ada orang reda dengan benda tu. Contohnya dia nak beli periuk nasi. Dia nak beli periuk nasi dia tak efek dengan harga semasa sangat. Dia tak ada perbezaan kalau kata dalam tempoh 10 bulan tu Ustaz. Jadi macam mana benda tu? Baik, ada dua isu sini. Isu reda dengan periuk nasi. Okey. Isu reda ni dia tidak menghalalkan sesuatu. Saya reda, kamu bagi riba kat saya. Reda tak reda cerita lain. Baik, dalam hukum Islam, dia kalau nak menentukan dosa atau tidak, dia bukan kira reda atau tidak. Reda ni mesti kita pastikan dulu benda tu benda harus, barulah kita boleh reda kita sedekah dan sebagainya, benda harus. Tapi kalau benda tu dah memang dosa, reda pun tak akan menukar hukum tu daripada dosa kepada tak dosa. Tak
Tak ada macam tu. Jadi tak boleh pakai asas redha atau tidak. Ya, saya redha nak bagi konto pinjam saya 1,000, saya redha nak bagi 1,100. Redha tu tak menghalalkan riba tu. Ya, dia tidak menghalalkan riba itu. Redha ke tak redha ke, dia masih riba. Ya, kena faham yang tu. Yang kedua, kalau kutu barang pun atau kutu emas lagi teruk sebab dia barang ribawi. Kalau kutu barang, dia sama juga, ya, sebab apa? Kita pakai akad pinjam. Kita bagi pinjam duit kat orang, ya, dia bagi pinjam kat kita. Iaitu dia pakai akri duka. Jadi jadi kalau apa saja kutu barang, dia tak boleh syaratkan ambil barang sahaja. Dia kena bagi option atau dia kena bagi pilihan, ya, ambil duit atau ambil barang. Dua tu saja. Ya, cara tu sahaja. Kalau dia berkata ambil barang sahaja, dia terlibat dengan dosa riba. Sebab kemungkinan harga barang tu lebih daripada apa yang dia beri pinjam. Ya, dia jadi riba. Ya, atau kemungkinan harga barang tu kurang daripada apa yang dia beri pinjam, dia kena zalim. Jadi jangan, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau nak buat kutu barang selain daripada kutu emas, jadi kita kena bagi option atau pilihan nak ambil duit atau nak ambil barang. Sekali lagi saya buat kesimpulan Ustaz, no? Bagi kawan-kawan kata. Sekali dia pun kata saya nak buat kutu pula. Sebab tadi tanya jumpa emas. Jumpa emas dalam sungai pun dia pun kata dia pun rasa moderator dah jumpa emas tu kan. Dah macam ni. Kira kesimpulan daripada kutu ni ialah kalau kata nak buat juga kutu ialah yang hak paling selamatnya ialah duit, ialah hak melibatkan duit, Ustaz, no? Hak tu yang hak mudah. Kalau kata nak buat juga, lain pada tu berisiko untuk terlibat dengan riba lah. Macam tu kot kesimpulan mudah dia, Ustaz. Simpan duit, simpan. Kalau sendiri tak boleh simpan, anak-anak pun tak boleh simpan. Sendiri simpan duit baru dah cukup baru beli. Ya. Baik, itu je. Itu nasihat saya lah. Ya. Jangan duk beli hutang sangat. Okey, banyak lagi soalan ni, Ustaz ni. Sebelum ni, orang mungkin tak berapa berminat sangat dengan emas. Tapi sejak berlakunya PKP ni, kita ada uncertainty dalam ekonomi kita, masing-masing takut duit jatuh ke apa kan. Jadi mereka dah mula cari cara untuk melabur ataupun memiliki aset, benda yang orang kata kalis inflasi lah. Jadi kebanyakan orang menawarkan, orang claim kata emas ni lah bahan ataupun barang kalis inflasi. Jadi kita nak tahu daripada Ustaz sendiri, apa benda yang tawaran-tawaran yang patut kita elok lah berkaitan dengan emas ni. Contoh yang macam kita boleh bagi sekarang ni, ramai orang yang minta untuk kita terlibat sebagai penjual emas, Ustaz. Contohnya mereka banyak juga iklan-iklan yang saya nampak dekat Facebook yang menawarkan kata okey, jadi dealer emas dengan bayaran RM700 contohnya. Adakah benda tu dibenarkan ataupun benda yang ada question mark juga, Ustaz? Sebab saya tengok daripada 700 tu pergi mana duit tu? Adakah benda tu kita bagi 700 untuk kita jadi dealer tu kita dapat duit ataupun kita dapat nilai emas ataupun sekadar kita dapat kad kata kita dealer emas tapi emas apa pun kita tak ada? Adakah benda tu dibolehkan ataupun benda tu memang benda yang kita kena berhati-hati, Ustaz? Baik, soalan yang panjang. Baik, saya bagi ilmu asas dulu lah. Ya, saya bagi ilmu asas. Tuan-tuan dan perempuan, dalam apa yang kita buat, walaupun RM1 atau 1 sen pun sekali lagi, ya, kita kena berhati-hati. Sebab apa? Seperti saya sebut, rusa boleh lupa perangkap tak akan lupakan rusa. Jadi scammer dia tak akan lupakan kita. Dia cinta pada duit kita, bukan dia cinta pada kita. Dia cinta pada duit kita. Tuan-tuan dan perempuan, pelaburan ini dia tak ikut masa gawat saja baru kita nak melabur. Ya. Masa kita banyak duit, kita tak melabur, kita travel segala-gala, ya, dan kita travel, kita beli barang-barang mewah. Bila gawat baru kita teringat nak melabur. Baik. Kalau ikut dari segi ilmu yang saya pelajari tentang pelaburan dan sebagainya, unit amanah, saham patuh syariah dan sebagainya, pelaburan kita perlu buat setiap masa. Tak banyak sikit. Ya. Tapi pelaburan yang paling penting adalah pelaburan ilmu. Ya, pelaburan ilmu, bukan pelaburan nafsu. Nafsu maksudnya tengok orang offer janji untung besar dan sebagainya, kita tu pelaburan nafsu. Pelaburan ilmu terbahagi kepada dua, tuan-tuan dan perempuan. Kita kena buat pelaburan ilmu. Tidak kena buat, tuan-tuan. Yang pertama sekali, ya, ilmu pelaburan, ilmu bisnes. Ya, ilmu bisnes. Belajarlah sikit sebanyak daripada IBFIM ke, belajar daripada
web ke seminar dan sebagainya, belajar ilmu asas pelaburan. Pelaburan yang macam mana, bagaimana risiko yang macam mana. Sebab apa? Pelaburan ini melibatkan risiko. Apa dia risiko? Risiko adalah kemungkinan kerugian. Kemungkinan kerugian. Kemungkinan kerugian maksudnya kalau risiko tinggi, maksudnya kemungkinan kerugian pun tinggi juga. Jadi apakah appetite kita suka risiko yang macam mana? Macam orang yang muda boleh pergi kepada risiko yang tinggi, masuk saham amanah yang berisiko tinggi dalam equity dan sebagainya. Orang yang kurang muda macam saya ni, saya suka ambil risiko yang rendah sikit, walaupun saya masuk dalam pelaburan equity. Jadi jangan kita terpengaruh dengan sesuatu sesuatu tawaran yang terlalu baik untuk jadi benar, atau dalam bahasa Mak Saleh, too good to be true. Kalau orang kata bagi 1,000 besok dapat 3,000, itu good to be true, jangan percaya. Jadi pelaburan yang utama, yang mula-mula yang kita kena buat ialah pelaburan ilmu. Berapa banyak duit kita keluarkan untuk mendapat ilmu, berapa banyak duit yang kita keluarkan untuk mendapat ilmu, itu akan menentukan keselamatan kita apabila kita keluarkan duit untuk melabur dalam benda-benda lain. Baik, itu asas pelaburan. Kita kena belajar, tuan-tuan. Tak dapat tidak, cash flow dan sebagainya. Saya bila jadi penasihat syariah, banyak syarikat, saya mendapati mereka kurang ilmu dalam buat bisnes, kurang ilmu dalam cash flow, kurang ilmu dalam liability, dalam aset dan sebagainya. Kalau kurang yang tu, patuh syariah tu jadi masalah. Jadi kena ada. Kalau kita nak buat pelaburan, kita kena belajar tentang pelaburan. Tak dapat tidak. Baik. Yang keduanya, pelaburan emas. Pelaburan emas, kalau nak selamat tuan-tuan dan perempuan, kalau nak selamat, melabur dah daripada tempat-tempat yang saya tunjuk tadi. Yang tu dari segi kepatuhan syariahnya tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Mana perbankan Islam, iaitu mana? Bank Muamalat, Afin Bank dan sebagainya, Kuwait Finance House, yang tu selamat. Yang tu selamat. InsyaAllah, InsyaAllah tak ada tipu lah. Dia ada penasihat syariah dan dia dikawal selia oleh bank negara. Kalau kita tak suka bank, kita suka daripada syarikat-syarikat yang macam ditunjuk di skrin ni, boleh pergi kepada Public Gold, Hello Gold ataupun Quantum Metal. Ini untuk simpanan emas. Sama ada harga emas akan naik atau turun, itu terpulang kepada pasaran. Kalau orang kata garanti naik, itu salah. Kalau siapa yang meniaga yang dia kata garanti naik, itu adalah salah. Itu garanti untung. Walaupun memang pada dasarnya emas dah naik 25% kan, dia sejak 3-4 tahun lepas dah naik. Itu tak apa. Tak apa. Tapi kalau orang nak minta nasihat saya atau melabur saya, ni bukanlah orang yang certified untuk bagi nasihat dalam pelaburan, tapi saya dengar daripada kawan-kawan yang pakar, kita kena spread kita punya pelaburan. Maksudnya, jangan melabur di satu tempat saja. 500,000 letak dalam public gold, pengsan lah kalau jadi apa-apa pada emas. Contohnya kita ada 10,000. Sedikit letak dalam unit amanah, sedikit letak dalam emas. Dalam unit amanah kita bahagi contohnya. Yang ini risiko tinggi, yang ini risiko rendah. Jadi kalau pasaran saham naik, kita dapat untung. Kalau kurang sikit, kita stabilkan dan sebagainya. Jadi kita kena pandai benda-benda macam tu, supaya kita tak letak semua telur dalam satu basket, kita panggil. Tak letak semua telur dalam satu basket. Jadi apa-apa pada basket tu habis. Kita kena letak banyak telur dalam banyak basket. Jadi kita spreadkan kita punya risiko tu supaya kita boleh balance off. Kalau rugi, tak rugi sangat. Ini bukan jamin untung. Ini kita panggil ilmu pelaburan. Jadi pelaburan yang paling utama sekali, paling utama adalah pelaburan ilmu. Kenapa? Kalau orang tak ada ilmu, dia senang kena tipu dengan scam macam tadi. Dia tengok, beli sikit, lepas tu dapat banyak dan sebagainya. Orang kena tertipu. Dah lah kena tertipu macam tu, dia kena terlibat hilang duit tapi dapat dosa riba pula tu. Jatuh, ditimpa tangga, ditimpa pasu bunga, ditimpa dinding, ditimpa bumbung, tanah runtuh hati dia. Maaf Jadi Ustaz, berbalik kepada hak soalan tadi tu, dia punya panjang lebar dia tu, macam mana kita nak rumuskan secara mudah? Contoh, macam kita nak jadi, dia punya tawaran tadi tu, sebagai ahli ataupun dealer, kita kena bayar satu amount tertentu, contohnya RM700, RM800. Adakah benda tu dibolehkan sebab kita tak ada, mungkin kalau kata kita tak dapat apa-apa pun, kita cuma dapat status dealer tu saja dengan nilai hak sebanyak tu. Adakah benda tu dibenarkan? Macam mana Ustaz? Baik.
Kalau nak jadi dealer, kita kena tengok macam ni. Tengok syarikat tu ada reputasi atau tidak. Ya. RM700 bukannya murah bagi ramai orang. Ya. Memang boleh kita charge untuk yuran untuk buat bisnes. Memang boleh. Memang harus, ya. Melainkan kita bayar tu untuk dapat emas kemudian, itu tak harus. Tapi untuk kita register untuk buat bisnes, itu memang harus. Ya, memang harus untuk kita bayar untuk buat bisnes. Baik. Yang paling utama, sebab tu saya kata pelaburan ilmu. Kita kena tahu sama ada syarikat ini didaftar di bawah SSM, sama ada syarikat ini betul-betul ada, sama ada syarikat ini pernah buat penipuan, sama ada syarikat ini betul-betul ada kedai dekat situ, sama ada orang pernah kena tipu atau tidak. Kena pergi tengok betul-betul. 700 bukan sedikit, tuan-tuan dan perempuan. Boleh bagi 700 sebagai yuran, tak jadi masalah. Tetapi kita kena tengoklah syarikat itu. Kadang-kadang yang nak menipu kita bukan orang yang kita tak kenal. Selalunya yang nak menipu kita kawan-kawan yang kita kenal. Ya, kawan-kawan yang kita kenal. Jadi kita kena tengok. Jadi jawapan saya pada soalan yang orang kena bayar 700 ya untuk masuk bisnes jual emas boleh. Ya, tapi kita kena tengoklah kita dapat emas untuk jual lah, ataupun jual online dan sebagainya. Kalau jual online kita tak nampak syarikat tu sebagai fizikal, saya rasa jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan, lebih baik jadi dealer daripada syarikat-syarikat Public Gold, Hello Gold dan juga Continental. Continental baru saja dapat kepatuhan syariah, jadi dealer situ. Itu dah ada penasihat syariah yang berwibawa, syarikat tu diiktiraf dan sebagainya. Ya, jangan duk pergi cari syarikat yang kecil-kecil yang kita tak tahu siapa, tak tahu history dia orang, walaupun dijanjikan untung yang menggiurkan. Lama-lama kita pun ada masalah. Kita ambil duit orang nak beli emas, kita bayar pada syarikat itu, syarikat tak boleh deliver. Siapa nak tanggung? Kita lah pula. Kalau kita nak buat bisnes, tapi kita kena tanggung semua apa? Semua hutang orang sebab syarikat tu lari ataupun syarikat tu tutup kedai. Okey, clear lah, jelas insya-Allah. Lepas tu Ustaz, saya tanya, jika ada emas 1 kilo di Selangor, nilai uruf di Selangor ialah 800 gram. Jadi saya kena bayar zakat untuk 1 kilo atau untuk 200 gram? Nisab di Selangor 850 gram. Ya. Jadi dia ada 1 kilo maksudnya 1000 gram. Ya. Jadi dia kena bayar zakat untuk 150 gram. Ya, perbezaan tu. Atas daripada uruf kita panggil. Tapi hal ni kena cek dekat setiap negeri lah kot Ustaz, sebab kat Pulau Pinang dia beza. Kena cek. Betul. Kena pergi pada laman web tiap-tiap Majlis Agama Negeri, cek apa dia nisab zakat barang kemas. Ya. Dia nisab tu Ustaz, adakah dia berdasarkan kita bermastautin di mana ataupun harta tu berada di mana? Okey, dia tak ada undang-undang wajib dan sebagainya, tapi kalau ikut undang-undang negara, kita duduk di mana? Kita ni, bukan emas tu duduk di mana? Kita yang duduk di mana, yang kena zakat tu kita pada badannya. Ya, sebaik-baiknya yang paling afdal sekali kita bayar pada negeri kita lah. Okey, clear lah bab zakat untuk emas ni, sebab benda ni pun banyak yang banyak orang tanya, sebab ramai dah yang menyimpan emas pun Ustaz kan. Jadi elok juga kita perincikan hak berkaitan dengan zakat ni. Kawan-kawan ada yang tanya satu lagi soalan Ustaz, berkaitan dengan orang kata long harga ni. Long harga ni satu benda yang agak tricky juga dia punya soalan dia Ustaz. Kira macam ni. Ya. Sekarang baru ni bulan 8 lebih kurang kan, harga emas naik gila-gila. Masa tu ramai orang long harga kan. Okey. Ramai orang long harga, walaupun dia dah long dah, tapi emas tu tak deliver lagi. Sekarang bila bulan 10 harga emas jatuh, dia cancel. Macam mana? Baik, jadi soalannya ialah bulan 8 harga emas tengah duk naik. Betul tak? Tengah duk naik. Jadi dia lock harga. Jadi bulan 10 dia harga emas turun, dia cancel. Soalannya dia dah bayar ke belum? Setengah syarikat dia cuma mengambil deposit saja selagi emas tu tak deliver. Maksudnya emas tu selaginya tak diserahkan kepada orang yang hak menempah tu, kira depa ambil setakat deposit yang minimum je lah. Macam mana? Okey, baik. Saya tahu kes-kes ni, tapi saya tak nak sebut. Ya. Saya tahu kes-kes ni, ramai orang juga melaporkan pada saya. Saya kata lebih baik cakap pada penasihat syariah Amerika. Tapi secara umumnya boleh lock harga. Ya, boleh lock harga. Sebab apa? Apabila kita lock harga, kita bayar secara angsuran. Ya, syarikat tu contohnya dia ada penasihat syariah semua dan sebagainya. Bila dia ambil duit tu bukan atas akad jual beli. Dia ambil atas akad wa'ad ataupun janji. Ya, janji. Jadi dia ambil, dia simpan dalam akaun amanah. Akaun amanah dia bukan simpan dalam akaun operasi. Jadi kita boleh lock harga.
Okey, dengan syarat bila kita pakai kontrak wa'ad ini, kontrak ini boleh batalkan sebelum kontrak jual beli dibuat. Maksudnya sebelum bayaran penuh dibuat, kita boleh batalkan kontrak ini. Itu syarat dia. Ya, itu syarat dia. Yang lain-lain syarat tak ada lah. Macam tu saja sebenarnya. Ya. Jadi kalau sebab kita lock harga, kita belum habis bayar lagi, tapi harga emas jatuh, kita tak mau ambil, terpulanglah, kita boleh batalkan. Sebab kontraknya bukan kontrak jual beli, dia kontrak wa'ad. Bila kontrak wa'ad, dia sebelah pihak saja. Sebelah pihak maksudnya kita yang janji nak beli. Maksudnya kita boleh batalkan. Boleh batalkan kontrak itu. Kalau ada syarikat-syarikat yang tak nak bagi balik, kita boleh laporkan kepada kementerian. Jadi kalau kata contohnya syarikat tu kita cancel, dia ambil separuh ataupun dia ambil sedikit daripada amount deposit kita tu sebagai penalti, macam mana Ustaz? Ada benda tu tak ada masalah? Okey, dan penalti ini pun tak ada masalah. Ya, tak ada masalah sangat kecuali pada kontrak kafalah, kontrak jaminan, ya. Tak boleh ambil macam tu. Tapi bagi saya ada isu juga. Isu kedua-dua belah pihak lah. Ya, kedua-dua belah pihak. Sebab apa? Kalau harga emas tu dia dah bayar lebih kurang 3 suku dan sebagainya, dan saya rasa adalah tidak wajar untuk dia cancel lah. Ya. Sebab apa? Syarikat pun ada kos operasi masing-masing untuk kutip duit, untuk simpan dan sebagainya. Ya. Jadi, tapi saya rasa kalau ambil lebih daripada 10% daripada apa yang dia bagi tu, saya rasa zalim lah sikit. Dia ambil 50% dan sebagainya, wahal barang tak dijual. Jadi seelok-eloknya kalau kita sebelum kita buat lock harga dan bayar ansuran, kita fikir masak-masak. Ya, janganlah pergi lock harga sampai 100,000 dan sebagainya. Itu tamak maksudnya kita tak ada ilmu dalam pelaburan. Kita pergi lock kita punya duit cash dalam satu tempat sahaja sebab kita nak untung yang segera. Ya. Baik. Jadi kesimpulan dia, kalau kata kita lock harga tu, contoh kata harga emas sekarang ni perbezaan dia terlalu ketara sehingga nilai deposit kita tu kalau kata diambil sedikit pun masih tak menjejaskan harga emas masa ni, kita boleh lock, kita boleh cancel lah, jadi tak ada masalah dan kita tak menzalimi mereka dan mereka pun tak zalim kepada kita lah Ustaz. No? Dia punya kesimpulan dia macam tu lah. Ahmed, saya nak nasihat. Sebab tu saya kata pentingnya pelaburan ilmu. Sebab ramai orang bila dia sign sesuatu, dia tak baca terms and condition dia. Dia sign je. Dia tengah gairah, harga emas tengah naik. Aku kaya punya cerita, terms and condition tak baca. Bila harga emas jatuh baru nak baca terms and condition. Ya, sama lah juga orang maki-maki Astro dan sebagainya, terms and condition tak baca. Jadi bila hujan 2-3 hari tak dapat siaran, marah pada Astro kata menindas pula, tapi tak baca terms and condition. Sebab itulah kena ada pelaburan dalam ilmu, kita kena baca benda-benda macam ni. Baca benda tu, baca apa yang kita sign. Ya, mesti baca. Kalau tak faham pergi tanya, kalau tak faham juga jangan buat. Ya. Sebab apa? Semuanya ada terma-terma dia. Baik. Jika kita telah ada akaun emas di bank, bagaimana pula dengan duit keuntungan yang kita dapat bila kita jual ataupun tutup akaun? Okey, baik. Saya bercakap tentang perbankan Islam ataupun syarikat yang patuh syariah saja. Ya. Dan tak patuh syariah, masing-masing ambil risiko dosa masing-masing. Saya tak nak jawab macam tu. Ya. Baik. Ini untuk perbankan Islam dan juga simpanan emas dalam syarikat-syarikat yang saya sebut tadi. Baik. Kita beli emas RM10,000, kita beli simpanan emas RM10,000 dan harga emas naik jadi RM11,000, kita boleh withdraw. Sebab apa? Dalam syarikat yang patuh syariah ataupun perbankan Islam yang patuh syariah yang menawarkan simpanan emas, kita boleh withdraw. Sama ada kita boleh withdraw physical emas atau kita boleh withdraw duit. Sebab emas tu memang ada, emas tu pasti ada. Kalau tak ada, mereka tak akan patuh syariah. Jadi kalau kita nak withdraw, mereka ada syarat juga. Bukan syarat apa? Syaratnya kita panggil mungkin dia ada fees, yuran satu. Yang kedua, mereka ada, kalau kita nak withdraw physical emas, dia mesti ada minimum simpanan. Ya, minimum simpanan contohnya 5 gram, 10 gram atau 1 gram. Jadi itu tak jadi masalah. Sama ada kita nak withdraw duit atau kita nak withdraw physical emas mengikut syarat-syarat bank itu sendiri. Asalkan bank itu ataupun syarikat itu memang dah pasti patuh syariah. InsyaAllah. Baik. Kalau beli emas barang lelong dekat pajak gadai, terus gadai baru bayar lebihan duit, adakah sah? Terus baik. Gadai. Yang nombor satu, pajak gadai mana? Pajak gadai Arahnu ke pajak gadai Acong? Baik. Saya akan bagi jawapan berkenaan dengan pajak gadai Arahnu, ya. Arahnu.
Yang mana pajak gadai yang bukan arahnu, ia tidak patuh syariah, yang memang riba. Ya, itu saya tak akan sebut. Ya, macam mana ada orang buat, sebab kita tidak harus terlibat dengan pajak gadai yang bukan arahnu. Baik, arahnu contohnya kita hutang 10,000 dengan arahnu melalui kad hasan dan kita gadaikan emas kita di situ dan kita tak boleh bayar selama 6 bulan dan sebagainya, tak bayar upah simpan dan sebagainya. Jadi arahnu akan bagi warning 3 kali dan mereka akan dapatkan kebenaran untuk lelong. Bukan kebenaran daripada kita, kebenaran daripada syarikat ataupun daripada mahkamah atau sebagainya, mereka akan lelong. Jadi bila mereka lelong, kita boleh beli, tak jadi masalah. Ya, kita boleh beli, tak jadi masalah. Sebab apa? Bila mereka lelong, contohnya kita ada hutang 10,000. Ya, 10,000. Bila mereka lelong, dan mereka dapat duit daripada lelong tu, kalau duit tu lebih daripada hutang kita, mereka wajib bagi balik ya, perbezaan itu, tolak apa yuran, wajib bagi balik. Itulah kita panggil patuh syariah. Ya. Tapi kalau mereka lelong emas itu 9,500, kita hutang 10,000, maka dia akan minta balik pada kita RM500. Baik, bila mereka lelong, kita boleh beli. Memang kita boleh beli, ya. Bila kita beli itu menjadi hak mutlak kita, insya-Allah. Baik. Beli emas secara online. Jadi hak hukum ni Ustaz dah cerita tadi kan, dekat slide tu tadi. Jadi saya rasa hak ni tak ada masalah dia punya ni sangat. Cuma nak beli online, nak beli sekejap, maaf ya. Nak beli online, kalau beli lain daripada 3 syarikat tu, tanggung sendiri. Saya tak tahu. Faham tak? Yang tu saya dah buat kepastian. Ya, saya bukan wakil mereka. Tapi itu saya sudah buat kepastian. Mereka ada patuh syariah dan mereka buat cara-cara patuh syariah. Yang lain tu, ikut ilmu masing-masing. Kalau tak ada ilmu muamalat, tak ada ilmu undang-undang, risiko sendiri. Faham ya? Okey, clear yang tu. Jadi Ustaz, ada 2-3 lagi soalan hak berkaitan dengan emas. Satu yang hak menariknya ialah nak tanya zaman dahulu atuk nenek kita jahil bab emas, pajak di kedai Cina. Sekiranya mereka dah meninggal, macam mana kita nak orang kata bersihkan dosa tu macam mana Ustaz? Okey, mereka tak tahu tapi mereka pajak gadai bukan patuh syariah lah, pajak gadai Cina dan sebagainya. Baik. Bila mereka pajak gadai, mereka ada hutang, betul tak? Ya. Bila mereka pajak di arahnu ke atau di pajak di bukan arahnu ke, mereka ada hutang. Nombor satu, kita kena bukan wajib selesaikan. Secara ihsan kita cuba selesaikan hutang mereka, walaupun hutang itu bukan difaraid, ya, tidak wajib difaraid. Ya, kita selesaikan hutang mereka supaya mereka insya-Allah selamat di dalam kubur dan hari akhirat nanti daripada hutang-hutang yang tertangguh di arahnu ataupun di pajak gadai. Ya, pajak gadai kita cuba selesaikan hutang tu. Ya, arahnu pun kita boleh bawa sijil mati dan kita boleh bagi tahu mereka ni dah meninggal dunia. Dan kadang-kadang arahnu juga ada menawarkan takaful untuk pastikan kalau kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita sempat selesaikan hutang kita di arahnu, takaful tu akan selesaikan. Yang tu saya tak pasti, kena tengok kata arahnu. Tapi apa saja yang kita gadaikan, sama ada di arahnu ataupun di pajak gadai Cina, itu adalah hutang, maka kita bantulah terutama sekali ayah kita, ibu bapa kita untuk selesaikan hutang itu. Baik, isunya bukan isu di arahnu, isunya pula isu berganda di pajak gadai bukan arahnu. Mereka ada dosa riba di situ. Jadi kita sembahyang hajat dan minta ampun pada Allah Subhanahu Taala supaya ampunkan mereka, sebab barangkali mereka tak tahu tentang dosa riba, dan minta Allah Subhanahu Taala ampunkan mereka. Ya, insya-Allah. Jadi macam itulah, sebab yang pentingnya sekarang kita kena beralih lah, sebab saya nampak banyak juga orang yang sekarang encourage, sebab mereka bagi comparison, apa orang kata, satu, kalau kata pajak gadai di pajak gadai biasa berbanding dengan arahnu ni, contohnya kalau kita pergi arahnu bank, dia ada sikris. Jadi orang nak elok daripada sikris ni, dia pergi arahnu biasa. Bukan arahnu, pajak gadai biasa kan. Sikris tu kadang-kadang dia menjadi satu faktor yang mengiurkan juga Ustaz. Jadi orang memilih untuk clearkan nama dia pergi bukan pajak gadai Islam ni lah, sebab dia pun tak nampak beza dia kan. Jadi mungkin hak tu kita akan bincangkan lebih lanjut lah Ustaz. Sebab hak ni ada orang tanya pasal riba loan, sebab benda ni dah selalu sangat dibincangkan, bab teknikal pasal apa bank Islam pun tawarkan pinjaman juga, tapi harga dia macam riba juga kan. Jadi benda ni ada technical details.
Saya kena betulkan betul. Perbankan Islam tidak tawarkan pinjaman. Sekali-kali tidak tawarkan pinjaman. Pembiayaan. Walaupun pinjaman itu adalah harus. Pembiayaan. Nanti kita boleh bincangkan kalau orang nak bincangkan secara detail, kita boleh kuliah lain. Jadi apa hak tu kita akan bincangkan detail insya-Allah. Lepas tu satu lagi yang hak berkaitan dengan Arahnu ni, baru ni ada juga persoalan hak sampai kepada kami bila ada setengah orang yang hak membeli emas Ustaz. Dia beli emas akhirnya bila dia nak pergi sebab dipromosikan oleh ejen-ejen sekarang ni, kita beli emas akhirnya kita pajak supaya kita dapat aset. Bila kita nak guna duit ni, kita boleh pajak kat emas tu, kita dapat duit dan emas tu masih milik kita sebab kita pajak kan. Tapi timbul isunya bila emas yang dibeli oleh ejen ni, ada satu jenama emas ni bila nak dipajakkan, kebanyakan Arahnu tak menerimanya. Jadi orang yang hak membeli ni rasa macam tertipu sangatlah, macam emas ni tak ada harga dan tidak ada nilai. Jadi adakah benda tu satu apa orang kata macam mana Ustaz ada komen sikit tak berkaitan dengan benda ni? Baik, saya pernah juga come across ataupun mengalami benda-benda macam ni daripada soalan-soalan. Baik, kalau tuan-tuan dan perempuan, Arahnu ini dia mempunyai hak sama ada nak menerima emas tu untuk digadaikan atau tidak. Sebab apa, tuan-tuan dan perempuan, yang masalahnya ialah Arahnu ni ada kebarangkalian orang yang gadai emas di situ, mereka akan default ataupun tak mampu nak bayar, mereka Arahnu kena jual. Jadi Arahnu kena pastikan emas yang mereka ambil untuk gadaian itu pasti mereka boleh jual apabila peminjam itu, orang yang menggadaikan emas itu tak boleh bayar hutang mereka. Baik, saya nak nasihatkan orang jangan pergi beli emas daripada contohnya dulu Geneva dan sebagainya. Geneva, jadi bila Geneva ini ada masalah dengan undang-undang, pajak gadai ataupun Arahnu, terutama sekali Arahnu, tidak akan menerimanya emas ini untuk pajak gadai, untuk gadaian sebab emas seperti ini yang dicop Geneva itu ada masalah. Ya, mereka takut apabila orang yang gadai itu tak boleh bayar, mereka sendiri tak boleh jual emas itu, maka bila mereka tak boleh jual, mereka tak boleh dapat balik hutang yang tertangguh tadi. Jadi kena hati-hati. Sebaik-baiknya tuan-tuan dan perempuan, ya, emas ini kita beli daripada kedai yang bertauliah. Kedai yang betul-betul kita pasti jual emas yang berharga. Walaupun emas itu harga pasaran. Selalunya orang ni tertipu atau hendak diri sendiri ditipu, mereka pergi beli emas ini yang orang offer bawah sangat daripada harga pasaran. Yang tu memang emas tipu lah tuan-tuan. Kalau tak tipu dari segi kualiti, dia tipu dari segi laku atau tidak emas itu. Ya, itulah sebab itulah saya sebut pelaburan ilmu pelaburan dan ilmu muamalat. Betul. Okey, jadi saya ingat banyak dah benda yang kita dah kupas malam ni insya-Allah Ustaz. Saya harap juga siaran kita malam ni bermanfaat untuk kawan-kawan kita ambil ilmu sedikit apa yang kita kongsikan. Jadi kalau kata ada soalan hak tambahan yang hak menarik untuk kita ni, mungkin kita akan buat sesi akan datang Ustaz no. Kalau kata ada masa insya-Allah. Jadi kami harap dan kami mengalu-alukan soalan-soalan daripada kawan-kawan dan saya akan cuba hubungi Ustaz lagi untuk kita bincang lagi berkaitan dengan hak muamalat ni sebab masih ramai orang yang hak confuse. Saja nak ulas sikitlah intro mungkin ke depan sebab baru ni viral juga di Facebook yang hak menyatakan ada satu koperasi yang cuba untuk membuat satu orang kata pinjaman no riba tanpa riba. Jadi hak tu pun menimbulkan satu konflik ataupun orang kata satu persepsi silap dalam masyarakat kepada bank-bank yang hak sekarang ni lah. Jadi hak tu pun satu benda yang hak perlu diulas juga supaya kita boleh betulkan balik pandangan ataupun orang kata salah faham dalam masyarakat ni. Jadi mungkin insya-Allah Ustaz ke depan lah boleh ulah malam ni sebab waktu kita dah lewat dah. Jadi saya serahkan ke Ustaz lah untuk tutup Ustaz. Terima kasih. Ya. Itu sajalah bagi saya. Terima kasih ya bagi peluang untuk kita kongsi ilmu dengan masyarakat semuanya. Itu saja, kita sudahi dengan tasbih kafarah surah Al-Hajj dan sedikit doa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina